Dan yang demikian itu kerana melazimkan lemahnya ni lemah daripada tiap-tiap dua Tuhan tu lah. Kerana melazimkan lemah daripada tiap-tiap dua Tuhan. Allah lemah. Sebab apa? Sebab Allah perbuat di bumi sahaja. Yang di langit Tuhan yang kedua buat. Lemah Allah gitu. Sebab bukan perbuatan Allah belaka. Tuhan yang kedua yang buat kerjaan di langit lemah juga. Sebab kerjaan di bumi bukan dia buat. Maka melazimkan lemahnya. Kerana melazimkan lemah daripada tiap-tiap dua Tuhan. Kan kita bagi tadi kan, Allah perbuat perbuatan di bumi, Tuhan yang kedua perbuat perbuatan di langit. Dua-dua lemah. Sebab Allah hanya perbuat perbuatan di bumi, di langit bukan perbuatan Allah. Tuhan yang kedua pula perbuat perbuatan di langit, di bumi bukan perbuatan dia. Dua-dua lemah. Kalau ada dua Tuhan. Dan yang demikian itu, yang demikian tiada diperoleh sesuatu dari alam kerana melazimkan lemahnya. Mustahil lah. Tak ada sesuatu daripada alam ni. Mustahil lah. Langit tak ada, bumi tak ada. Mustahil lah. Kenapa mustahil? Kerana bahawasanya menyalahi akan dia oleh pendapat yang lima. Kerana bahawa menyalahi akan dia, akan dia akan lemah, ataupun akan dia akan tiada diperoleh sesuatu dan alam. Kerana bahawa menyalahi akan dia akan lemahnya, ataupun menyalahi akan dia akan tiada diperoleh sesuatu dan alam oleh pendapat yang lima. Apa pendapat yang lima? Bukan pendapat ni. Ada ni pendapat imam ni macam mana, pendapat ulama ni macam mana. Bukan gitu ni. Bukan pendapat hak pancat indera yang lima tu. Hak pancat indera yang lima tu. Ni pendapat yang lima ni. Pendapat yakni pendapatan. Pendapatan lagi susah. Pendapatan kita ni gaji lalu lah. Pendapat yang lima ni. Al-hawasul khams dia panggil. Pancat indera yang lima tu lah. Alam ni tak ada. Hak dapat dengan pancat indera yang lima tu. Hak jelasnya dengan mata tu. Tak nampak ni. Langit ada, bumi ada. Bukit ada, pokok ada. Ada. Mustahil lah. Sebab apa? Sebab alam ni ada. Bila alam ni ada, berarti Allah kuasa. Bila Allah kuasa, pasti Allah esa. Nak situ. Tak ada alam ni menyalahilah akan pendapat yang lima. Pancat indera yang lima tu lah. Mana? Iaitu pendapat yang lima ni. Pendengar. Hak kita dengar tu. Hak kita dengar suara-suara tu. Itu alam lah tu. Tuhan yang buat suara tu. Suara ni satu perkara yang ada. Suara ni satu perkara yang ada. Suara ni mari mana ni? Alam lah tu Allah buat. Dah kita dengar ke tak? Dengar. Alam tu ada. Dan penglihat, hak mata jelas lah. Hak mata ni tak nampak. Langit, bumi, bukit, tak nampak. Alam ada. Bila alam ada, berarti Allah kuasa, Allah tidak lemah. Bila Allah tidak lemah, pasti Allah esa. Nak pergi situ. Kalau Allah tidak esa, jadi lemah. Bila lemah, tak ada alam. Tak ada alam macam mana? Hak kita dengar, hak kita lihat. Mustahil lah kalau tak ada alam. Alam ada dengan musyahadah dia bagi. Dengan pandangan mata lendek, alam ada. Bila alam ada, pasti Allah tidak lemah. Bila Allah tidak lemah, pasti Allah esa. Nak situ je lah. Di biasanya, alam ada dengan musyahadah, dengan pandangan mata lendek. Hak ni dengan pendapat yang lima. Pancat indera yang lima. Yalah, yang kita dengar tu apa? Suara. Suara tu alam lah Allah buat. Tak ada alamnya kat mana?
dan penglihat. Ini panca indera penglihatan dan perasa. Perasa. Pada perasa. Perasa ni panca indera yang kau letak di lidah. Rasa manis, rasa masing. Ada tak manis masing? Ada ke? Itu alam Tuhan buat. Dan pecium. Dan pecium. Panca indera bau. Kita bau dak wangi. Kita bau dak busuk. Patut alam tu. Allah buat wangi, Allah buat busuk. Tak ada alam macam mana? Dan pejabat. Dan penjabat. Penjabat. Penjabat ni panca indera sentuh. Panca indera sentuh. Kita sentuh, rasa dak panas, rasa dak sejuk, rasa dak licin, kasar. Panas sejuk, alam tu Allah buat. Licin, kasar, alam tu Allah buat. Tak ada macam mana. Jadi panca indera ni berupa belaka. Pendengar, pelihat, perasa, pecium, pejabat. Al-hawasul khamsah dia panggil. Panca indera yang 5. Berupa. Ni pada sifat ma'ani tu, perkuasa, perkendak. Ambil sini ni, tengok-tengok. Sifat yang terletak di telinga panggil pendengar. Sifat yang terletak di mata panggil panca indera pelihat. Apa-apa tu kan. Maka apabila Allah letak panca indera pendengaran, kita dapat mendengar. Mendengar tu takluk dia. Bila Allah letak panca indera penglihatan, kita dapat melihat akan sesuatu. Itu takluk dia. Jadi penlihat, pendengar, penlihat itu arah. Satu sifat yang ada yang terletak di telinga dengan mata. Sifat-sifat ni jadi jadi itulah pada Baqarah. Sifat kudrah Allah, perkuasa. Sifat iradah Allah, perkehendak. Sifat ilmu Allah, pengetahuan. Sebab apa? Sebab sifat arah yang terletak di kita ni dipanggil pendengar, pelihat, perasa, pecium, pejabat. Ini ni pun bahasa lama. Kita tak panggil gini. Kita panggil apa? Deria dengar, deria lihat, deria bau, deria rasa, deria sentuh. Gitu dah, kita dah. Kau panggil apa? Bukan panggil al-hawasul khams. Panca indera 5 bukan panggil deria. Deria dengar, deria lihat, deria rasa, deria bau, deria sentuh. Kan gitu. Kan ada belakang di kita ni kan. Kalau Tuhan tarik, hilang lah. Hilang deria rasa, hilang deria bau. Macam orang kena COVID tu lah. Kan hilang deria rasa, hilang deria bau, hilang deria sentuh. Siapa? Orang yang kena penyakit angin ahmar tu kan. Jadi bila kena angin tu kok, dia tak rasa apa dah. Mana kalau tangan dia letak tempat panas ke, tempat sejuk ke, tempat licin ke, tempat kasar ke, dia tak rasa apa. Mana apa? Tuhan tarik deria tu. Dia rasa ni Tuhan letak pada satu tubuh kita. Dia rasa ni hak tak ada di tubuh kita, hak tidak ada tempat yang darah mengalir. Tak ada ah. Di rambut ada dia rasa. Tak ada. Sebab di tempat yang Tuhan tidak jadikan darah daging, di tempat tu tak ada deria rasa. Boleh kita ambil rambut kita, letak tempat panas, tempat sejuk. Nak tahu panas sejuk, tak dapat tu. Sebab dia Tuhan tak letak deria tu. Deria sentuh dia panggil. Sini dia panggil pejabat. Penjabat. Kalau pejabat macam ofis pula dah. Dah pejabat, ofis lah. Ni penjabat. Lagi pening kita tengok. Ni panca indera yang 5 ni. Pendapat yang 5 dia panggil. Panca indera yang 5 lah. Jadi panca indera yang 5 diterjemah dengan pendengar, pelihat, perasa, pecium, penjabat. Ingat ni. Tapi ini bahasa lama lah. Ini bahasa lama. Kita deria dengar, deria lihat, deria rasa, deria bau, deria sentuh. Kalau kita sebut. Tapi orang dulu
Hak sifat harok yang kau letak di kita, hak 5 sifat ni dipanggil, ia letak dengan pe depan. Bila ada deria pendengar, dapat mendengar bunyi-bunyian kita ni. Bila Tuhan letak deria penglihat, kita dapat melihat. Bila Tuhan letak deria perasa, kita dapat merasai manis ke, masing ke, gitu. Oh, jadi sifat arok yang Tuhan letak di hamba ni maka pada Al-Baqarah sifat ma'ani kudrah sampai ke kalam dia pun sifat perhidup, pendengar, pelihat, kata. Ini hak pada Al-Baqarah. Tapi nisbah dengan bahasa kita Malaysia ni bopa gitu, pening lah orangnya. Ada ni panca indera yang 5 ni kan. Kita tak sebut gini. Pendapat yang 5. Pendapat yang 5 bukan huruf Arab pulanya. Apa pendapat yang 5? Panca indera yang 5. Mana? Pendengar. Oh, pendengar ni ada depan tu. Kalau kata kita, kalau pendengar, kita kalau sebut pendengar, apa dia pendengar? Orang ramai tu lah. Sidang pendengar kan dia cakap. Orang ceramah tu kan. Sidang hadirin tau. Kan? Ada sebut sidang pendengar. Ada sebut juga sidang pendengar. Bukan hadirin je. Radio tau sidang pendengar. Siapa dia sidang pendengar? Hak tu kan tak ada telinga tu lah orang. Atau pendengar. Tu. Mana dah kita ni hak bahasa kita nak koseh. Hak bahasa kita jalanlah dengan bahasa kita. Ni kitab ni pula kitab yang tertua, kitab Jawi yang tertua, yang masa lagi ada di pasaran. Kitab Bidayatul Hidayah ni, kitab Bidayatul Hidayah, kitab Jawi yang tertua yang ada di pasaran. Bahasa dia pula bahasa lama lah. Kitab tertua di pasaran pula Bidayatul Hidayah ni. Ni kitab karangan ulama Aceh, Indonesia. Bukan kata bahasa lama, bahasa baru Indonesia pun kita tak sama dengan kita dah. Ini kitab tertua hak Syekh Muhammad Zain, ulama daripada Aceh. Kitab yang tertua di pasaran ni, kitab 1756 Masihi, 1170 Hijri, yang tertua di pasaran. 1756 Masihi, Hijri 1170. Faridatul Fara'i, Hijrinya apa? 13. Bidayatul Hidayah ni 1170. Faridah 13. Berapa tu kalau nak kira balik? 100 tahun lebih. Hak Faridah 13 tu. Dengan hak Bidayatul Hidayah ni 1170 Hijri tu. Jadi waktulah dikatakan bahawa kitab Bidayatul Hidayah kitab yang tertua yang masih lagi ada di pasar kitab Jawi. Kitab dahulu ada tapi tidak sempat dicetak, maka tak ada di pasaran. Yang mana Syekh Muhammad Zain ni guru pada Syekh Daud Al-Fatani, guru kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Syekh Daud tu pun hak terdahulu dah. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang terdahulu dah. Munyatul Musalli 1259 Hijri. 1259 Hijri. Kalau kata gak dengan Bidayatul Hidayah ni gak lebih kurang dalam 89 tahun beza dia. Dah guru dan murid. Syekh Muhammad Zain ni guru, Syekh Daud Al-Fatani murid, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani murid. Hidayatul Salikin 1192. Mana apa? 20 tahun nak beza dengan ni Bidayatul Hidayah ni. Jadi kitab lama yang mengarang pula orang Indonesia, bahasa dia lah. Jadi hak bahasa dia kita tak boleh nak peki dah. Kita kena baca bahasa dia.
Kalau dia kata pendapat yang 5, tersebutlah pendapat yang 5. Dan kalau kita sebut apa? Panca indera yang 5. Mana pendapat yang 5? Pendengar. Pendengar tu orang depan, itu bahasa kita. Pendengar mana apa? Arak sifat yang terletak di gengendam telinga. Apabila ada sifat pendengar ni, maka dapat mendengar bunyi-bunyian. Mendengar bunyi-bunyian, dia panggil takluk fungsi kepada sifat pendengar. Sifat samak dia panggil. Sifat samak. Kalau ada di gengendam telinga yang Tuhan jadikan. Pendengar, penglihat. Bukan pelihat, penglihat. Kata-kata. Tak apalah, tak apa. Dia bahasa. Yalah, bahasa ni dia berubah. Bahasa lama, bahasa klasik. Bahasa lama hak Malaysia kita pun kita tak tahu. Ini Indonesia pula dah. Penglihat, perasa, pecium, pejabat. Pada ni. Perasa ni zauq. Pecium ni syamun. Pejabat masun, sentuh. Itu dia panca indera yang 5. Panca indera sama, basar, zauq, syamun, kemudian masun. Itu panca indera yang 5. Kalau kita sebut deria lihat, deria dengar, deria lihat, deria rasa, deria bau, deria sentuh. Ni kalau kita lah. Tapi peng ni lah, keluar pe ni lah. Hak ni hak Baqarah, pada bakal letak pe, sifat ma'ani Allah yang 7. Tapi kitanya kalau biasa berkait dengan ada alam ini, dengan musyahadah, dengan pandangan basar, mata lendai yang terletak, sifat basar yang terletak di biji mata kita. Alam ni ada kan? Ini alam ni ada. Tapi alam ni ada, hak dapat dengan panca indera yang 5. Luah je cerita. Dah kita dengar suara tu alam. Yang kita rasa, mani masing tu alam. Yang kita bau, wangi busuk itu alam. Yang kita sentuh, kita sentuh, tahu perkara tu panas, sejuk, licin, kasar, itu alam. Tak ada alam macam mana? Alam ada. Bila alam ada, Allah kuasa. Bila Allah kuasa, Allah esa. Ini dari situ. Situ nak ceritanya. Ni dia nak hurai hak mata Umi Ibrahim. Bawah tu lagi luah dibicara. Luah dibicara termasuk dalil wahdaniyah pada perbuatan. Tidak berbilang pada perbuatan. Kalau ada yang berlaku yang bukan perbuatan Allah, lemah Allah. Contoh ni, contoh. Ni, Allah letak apa? Ni, deria dengar. Makhluk. Allah letak deria lihat. Makhluk. Allah letak deria rasa. Makhluk. Allah letak deria bau. Makhluk. Deria sentuh. Makhluk. Saat kita mendengar, deria dengar yang buat. Lemah Allah. Sebab makhluk yang buat, bukan Allah yang buat. Jadi Allah letak diri dengar betul, tapi saat kita mendengar tetap keesaan Allah pada perbuatan. Memang betul Allah letak diri lihat di mata kita ni, terang molek, sarah pun molek, biji mata pun molek, selaput pun buang dah, terang mata. Allah letak diri lihat di mata. Saat kita melihat perbuatan Allah, ada ni. Tiba-tiba Allah letak diri dengar, Allah letak diri lihat. Saat mendengar, perbuatan telinga sendiri. Saat melihat, perbuatan mata sendiri, bukan perbuatan Allah. Lemah Allah kalau seumpama itu. Jadi Allah buat separuh kerja je. Apa Allah buat? Allah buat letak diri di telinga. Allah buat letak diri lihat di mata. Lepas tu mendengar melihat, bukan perbuatan Allah. Jadi perbuatan Allah separuh dia. Lemah seumpama itu. Mustahil sama sekali. Allah Maha Kuasa. Bila Allah Maha Kuasa, semua perbuatan Allah. Allah letak kudrah di tubuh kita. Betul? Lepas tu gerak diam tubuh kita, kudrah di tubuh kita yang buat. Allah buat separuh kerja je.
Waktu dipanggil kam, muttasi pada perbuatan tu, berkongsi pada perbuatan. Separuh-separuh. Allah letak dia dengar. Dengar telinga sendiri buat. Allah letak dia lihat. Lihat mata sendiri buat, bukan Allah lagi dah. Allah letak kudrah di hamba. Lepas tu kudrah ni lah, tenaga ni lah yang menggerak diamkan hamba. Jadi perbuatan Allah separuh, lepas tu perbuatan makhluk Allah separuh. Lemah seumpama tu. Mustahil sama sekali. Allah kuasa. Bila Allah kuasa, semua perbuatan Allah. Sebab ni nama makhluk, nama Tuhan pun. Hak mensyirikkan Allah pada zat tu. Ada yang kedua pada ketuhanan, ada Tuhan yang lain selain Allah. Pun lemah dah Allahnya. Walaupun yang kedua tu Tuhan juga. Tapi Allah buat perbuatan di bumi. Tuhan yang kedua buat perbuatan di langit. Kalau campur jadi huru-hara lah. Ada dua Tuhan, ada dua perbuatan pada satu tempat. Tapi nama Tuhan mereka ni, Allah buat perbuatan di bumi. Yang kedua tu, Tuhan yang kedua buat perbuatan di langit. Dua-dua lemah. Sebab apa? Sebab Allah hak di langit bukan perbuatan Allah. Hak yang kedua, Tuhan yang kedua tu, hak di bumi bukan perbuatan dia. Kalau gitu dua-dua lemah. Walaupun dua-dua tu nama Tuhan, bukan Tuhan dua-dua gitu. Tiba-tiba Tuhan yang satu, Allah Ta'ala, dia orang Islam kita berpegang. Tapi yang perbuat selain dia Allah, makhluk. Yang perbuat makhluk. Hak tadi nama Tuhan pun lemah dua-dua, ini nama makhluk pula yang buat. Jadi panca indera yang 5 di kita ni makhluk. Panca yang 5 ni makhluk. Tiba-tiba makhluk panca yang 5 ni boleh mendengar. Dengar bukan Allah buat. Tapi mari mana boleh dengar ni? Kerana Allah letak dah sifat pendengar di telinga kita. Sifat pendengar di telinga ni makhluk. Lepas tu dengar perbuatan makhluk, bukan perbuatan Allah. Kalau gitu Allah lemah. Dan kalau Allah kuasa, hak dia kata nah. Jadi Allah letak panca indera dengar, Allah letak perbuatan Allah. Dengar Allah buat juga, bukan panca indera ni yang buat. Dah Allah letak buat apa panca indera dengar, tapi saat dengar Allah buat. Allah letak sebab nak sandar kepada kita yang dengar. Betul Allah letak. Kamu yang dengar perkara yang tak baik, kamu dengar, kamu dengar. Sebab Allah letak sifat dengar di telinga kamu. Kamu dengar, guna sifat dengar, kamu dengar benda yang tak elok, kamu akan dihukum di hari akhirat. Kenapa dikatakan kamu yang dengar? Sebab Tuhan letak sifat dengar di telinga kamu. Gitu. Lepas tu dengar, adakah telinga buat? Bukan, Allah buat. Tapi disandar pada kamu sebab Allah letak sifat dengar di kamu. Macam ngelak roh. Kalau main ikut akal, ngelak. Dan sekarang Allah nak menghukum. Dengar bukan yang salah, lihat bukan yang salah, yang haram. Kena hukum di hari akhirat. Kamu kena hukum kerana kamu dengar, kerana kamu lihat. Kenapa disandarkan dengar lihat kepada hamba? Sebab Tuhan letak dah sifat dengar, sifat lihat. Maka kamu yang dengar, kamu yang lihat, kamu kena hukum. Tapi saat dengar, saat lihat, perbuatan Allah juga. Jadi disandar kepada dengar tu perbuatan kamu, disandarkan lihat pada perbuatan kamu sebab Allah letak dah sifat dengar, sifat lihat di kamu. Maka kamu yang akan dihukum. Walau hakikinya dengar lihat perkara yang salah, qada. Dah kamu yang dengar lihat, kamu akan kena hukum sebab Allah letak sifat dengar, sifat lihat di kamu. Kalau duduk korek kok, dah aci gitu, ngelak semula. Letak sifat dengar lihat di kita. Dengar lihat bukan kita buat, kita kena hukum sebab kamu dengar lihat, sebab Tuhan letak sifat di telinga, di mata kamu. Tu tak boleh korek tu. Korek tu menimpalah kitanya. Jadi Allah letak panca indera yang 5 sekalipun, saah dengar, saah lihat, saah rasa, saah dapat bau wangi dan busuk, saah sentuh dapat tahu panas, sejuk, licin, kasar. Perbuatan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kalau berlaku tu bukan perbuatan Allah, berbilang pada perbuatan, mensyirikkan pada perbuatan, bawa kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang Esa jadi lemah. Mustahil Allah Ta'ala lemah, sebab kalau Allah Ta'ala lemah, nescaya tidak dapatlah sesuatu daripada alam. Bermula kenyataan yang demikian itu. Bermula kenyataan yang demikian itu, iaitu melazimkan lemah, bahawa telah terdahulu wajib umum ta'aluk kudrah Allah Ta'ala dengan sekalian mungkin. Wajib umum ta'aluk kudrah Allah, hak dalil sifat kudrah dahulu, bukan hak umum ta'aluk kudrah ni pada bicara sifat kudrah, sifat yang wajib. Apa dia umum ta'aluk kudrah? Meratai ta'aluk kudrah perbuatan Allah. Dahulu bicara bab sifat wajib kudrah, bicara bab sifat mustahil ajzum lemah. Pada ni nyata situ apa? Umum ta'aluk kudrah. Apa dia ta'aluk kudrah? Qadar itulah perbuatan Allah lah. Kudrah sifat, ta'aluk kudrah perbuatan Allah itulah Allah buat. Itu ta'aluk kudrah. Apa dia umum? Meratai semua yang berlaku perbuatan Allah. Dipanggil umum ta'aluk kudrah. Umum ta'aluk kudrah. Kudrah sifat, ta'aluk kudrah apa dia? Fungsi kerjaan kudrah apa dia? Ha ni lah berlaku ni. Qadar tu lah. Qada ta'aluk iradah. Hukum yang ke-6 tu kan. Qada ta'aluk iradah. Qadar ta'aluk kudrah. Apa dia qadar? Perbuatan Allah yang bersifat-sifat kudrah. Qadar ta'aluk kudrah, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Apa dia umum ta'aluk kudrah? Umum ni mana? Hak dia belaka. Itu meratai. Umum ni meratai perbuatan Allah belaka. Kalau ada yang berlaku yang bukan perbuatan Allah, jadi ajzum Allah Ta'ala lemah, Allah Ta'ala mustahil dah. Bicara pada sifat mustahil lawan dia sifat kudrah, iaitu sifat ajzum. Jadi apabila tak ada sifat esa, tak ada sifat kudrah, berarti apabila berbilang pada perbuatan, Allah bersifat dengan sifat ajzum pula jadinya. Ini ulama susun molek ni. Wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu. Wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu. Tuhan yang esa pasti kuasa. Berbilang tidak esa pada zat sifat perbuatan, pastilah lemah. Tuhan yang esa pasti Tuhan kuasa. Mustahil ni berbilang, maka mustahil Tuhan lemah. Sebab kalau berbilang, nescaya Tuhan lemah. Ni wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu, susunan kaedah sifat 20. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.